Dalam pelajaran sebelum ini, kita telah membincangkan rangka masa sesebuah carta dan kepentingannya. Kali ini, kita akan membincangkan tentang tren. Tren merujuk kepada arah peralihan pasaran. Peralihan pasaran digambarkan menerusi sebilangan bentuk siku-sika yang menunjukkan puncak dan peralihan yang terbentuk. Ia merupakan arah puncak dan peralihan yang melawan arah umum pasaran. Secara keseluruhannya, konsep tren amat penting kerana ia membolehkan pedagang untuk mengenal pasti arah peralihan perdagangan mereka, sama ada untuk membeli atau menjual instrumen perdagangan tertentu. Kerana pedagang bergantung pada kewujudan tren bagi tempoh tertentu untuk meramal arah peralihan harga. Kepentingannya dalam pasaran dapat digambarkan melalui pepatah, sentiasa berdagang dalam arah tren. Tren merupakan rakan anda dan jangan berdagang menentang tren. Ketika ini, kita harus mengambil maklum bahawa sesetengah pedagang berdagang melawan arus tren untuk memperoleh keuntungan daripada perbalikan tren pasaran yang tidak diduga. Namun, kami menganggap ini sebagai suatu strategi yang amat berisiko dan kami tidak membincangkannya dalam pembentangan ini. Tren adalah arah tujuan pasaran dan ia mungkin terbahagi kepada 3 arah. A. Ia mungkin bergerak ke atas. B. Ia mungkin bergerak ke bawah. C. Ia mungkin bergerak dari sisi ke sisi. Garisan tren digunakan untuk mengenal pasti arah peralihan harga bagi menandakan suatu tren. Cerun pada tren boleh digunakan untuk menentukan kadar perubahan harga. Manfaatnya adalah berdasarkan prinsip bahawa sebaik sahaja tren terbentuk, ia biasanya kekal untuk seberapa ketika. Juga, sila ambil maklum bahawa garisan tren juga boleh digunakan untuk menguruskan perdagangan, mengenal pasti titik masuk dan keluar dengan menumpukan pada, senggang pada garisan tren dan loncatan pada garisan tren. Mari perhatikan. Tren pertama yang akan kita perhatikan ialah tren menaik. Tren menaik ialah satu siri puncak yang lebih tinggi berturut-turut dan jurang yang lebih tinggi berturut-turut. Garis tren menaik dibina dengan menghubungkan 2 atau lebih paras rendah yang lebih tinggi. Garis itu dilanjutkan ke masa hadapan untuk bertindak sebagai sokongan semasa perkembangan tren. Ia menandakan sentimen bullish yang bermaksud harga mungkin meningkat. Pedagang biasanya mencari peluang untuk membeli semasa berlaku perubahan arah harga berhampiran garisan tren. Pada masa yang sama juga, membolehkan dagangan kekal terbuka dalam kedudukan belian selagi garisan tren menyokong tindakan harga. Garisan tren menaik dilukis dengan bersandar pada jurang yang lebih tinggi berturut-turut dan dilakukan begitu atas sebab tertentu. Sebabnya, sekiranya tren menaik semakin lemah dan tindakan harga tidak lagi menandakan puncak yang lebih tinggi dan jurang yang lebih tinggi, ia perlu bergerak di bawah garisan tren menaik untuk menembusinya. Sekaligus menandakan bahawa tren menaik tidak lagi sah dan pembalikan arah tren sedang berlaku. Kedua ialah tren menurun. Tren menurun ialah satu siri puncak yang lebih rendah berturut-turut dan jurang yang lebih rendah berturut-turut. Garis tren menurun dibina dengan menghubungkan 2 atau lebih paras tinggi yang lebih rendah. Garis itu dilanjutkan ke masa hadapan untuk bertindak sebagai rintangan semasa perkembangan tren. Ia menandakan sentimen bearish yang bermaksud harga mungkin akan menurun. Pedagang mencari peluang untuk menjual apabila harga melantun semula berhampiran garis tren. Garis tren menurun dilukis dengan bersandar pada puncak yang lebih rendah berturut-turut atas sebab yang sama tren menaik bersandar pada jurang. Sekiranya tren menurun tidak lagi sah, ia perlu menembusi garis tren menurun kerana tindakan harga bertukar lebih tinggi menandakan pembalikan tren. Akhirnya, terdapat pergerakan mendatar. Tren mendatar dikenal pasti dengan melukis 2 garis arah aliran selari, dengan satu garis bertindak sebagai sokongan dan satu lagi garis sebagai rintangan. Seterusnya membentuk segi 4 tepat julat dagangan. Pasaran didagangkan dalam julat mendatar dengan kedua-dua pedagang bear dan bearish tidak mengawal harga dan tindakan harga terhad di antara sempadan atas dan bawah yang dinyatakan. Pedagang biasanya membeli berhampiran paras rendah pada julat tersebut dan menjual berhampiran sempadan atas, seperti dalam saluran mendatar. Dalam pelajaran ini, kita telah membincangkan 3 tren yang mencirikan pasaran. Dalam pelajaran akan datang, kita akan membincangkan saluran serta garis rintangan dan sokongan. In the current lesson, we discussed the 3 trends that characterize the markets. In the coming lesson, we are to discuss channels as well as resistance and support lines.